dalam bisnes, tiada asas dalam bidang perniagaan. Alhamdulillah dengan kegigihan serta kepercayaan terhadap company dan upline beliau, dan isteri menuruti apa sahaja yang diajar oleh upline dengan penuh komited dan konsisten. Dalam masa 2 bulan pertama, beliau telah mencapai kenaikan pangkat supervisor. Masya Allah, hebat ni. 2 bulan terus supervisor. Inilah dia orang yang daripada tak tahu apa terus melompat, hebat terus ni. Dan terus istiqomah 5 sisi sehingga sekarang tanpa pernah miss walaupun sebulan. Dimulai bonus RM700 di bulan pertama dan RM1200 di bulan kedua. Beliau sangat teruja dan sangat-sangat yakin dengan diri sendiri untuk terus maju dan berjaya di pentas forever. Terus memecut tanpa memandang kiri kanan, atas bawah semua tak ada dah, sehingga beliau mencapai income 5 angka setiap bulan dan sapu bersih semua insentif dalam forever. Hebat tak? Hebat tak? Sekarang ni saya nak baca pencapaian dia. Pencapaian yang Ustaz Din dah capai ni. Antara pencapaian beliau setakat ini, pertama ialah Elo 5cc Club Platinum, Elo Ambassador Gold, Forever to Drive. Tu dah level 2 sebenarnya tu. Forever to Drive. Eagle Manager Barcelona, Itali, Monte Carlo 2017. Eagle Manager Arizona, US 2018. Eagle Manager Bahamas, US 2020. Kena tepuk tangan ni tak dengar apa ni. Okey. Chairman Bonus Manager Dubai 2017. Chairman Bonus Manager Dallas 2018. 1500cc Global Rally 2017, 2018. Wow, panas. Dan sekarang rangkaian beliau telah berkembang ke seluruh Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, Singapura, Thailand, Cambodia, dan juga dari rangkaian beliau telah lahir lebih daripada 30 pasang manager. Masya Allah, hebat. 5 pasang F2D, 5 pasang Eagle Manager, 2 pasang CBM, Masya Allah, dan akan meningkat lebih lagi. Dan pencapaian terkini beliau 2020, Senior Manager, Forever to Drive Level 2, Global Rally 2020, 1.5K di Sydney, Australia, CBM Level 1 Sydney 2020, Eagle Manager Phoenix US 2021. Jadi dengan tanpa lengahkan masa, kita jemput Sifu kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan, untuk kita berjumpa pada malam ni. Jadi alhamdulillah saya ucap terima kasih, selamat datang kepada 511 orang yang join pada malam ni. Kita sama-sama doa supaya apa yang saya sampaikan pada malam ni kita dapat amalkan. Dan saya minta semua yang hadir pada malam ni beri sokongan supaya saya hilang. Ni pun rasa berdebar-debar juga sebenarnya. Tapi tak apa. Sebab apa? Sebab kita hanya nak berkongsi pengalaman. Dan semoga dengan sokongan daripada tuan-tuan yang hadir, memberikan semangat pada saya dan saya akan dapat sampaikan dengan baik insya-Allah. Dan tadi tu yang MC kita tadi tu yang handsome tu, siapa tu? Dia adalah saya punya senior saya masa belajar di madrasah. Masya-Allah. Dia siapa? Dia adalah senior manager. CBM pada tahun ini. 2 tahun betul-betul dia CBM. Bukan orang biasa-biasa. Pun orang hebat juga. Saya kenal masa belajar lagi. Dia memang cukup hebat di madrasah. Dia adalah ketua pelajar
Di madrasah, masya-Allah. Okey. Dan insya-Allah saya diberi tanggungjawab untuk sama-sama berkongsi pada malam ni dengan tajuk GEP yang biasalah orang forever biasa dengar lah. Okey, Global Entrepreneur Presentation. Dan saya akan selitkan sedikit berkenaan perbincangan MLM. Okey, multi level marketing dari sudut pandang Islam. Okey. Jadi saya nak tengok ini yang ada pada hari ini. Okey, saya tengok semua dah bersedia. Komen satu-satu. Bagi saya satu-satu nak tengok berapa orang yang bersedia. Masya-Allah. Okey. Kalau siapa dah bersedia, komen satu-satu. Okey. Ramai yang dah komen Okey. Jadi kita teruskan. Okey, ini slide yang pertama. Suara jelas, kalau suara jelas beritahu jelas. Okey, kalau slide nampak type nampak. Okey. Jelas, suara jelas. Slide pun nampak. Alhamdulillah. Okey. Pertama sekali saya nak sentuh bab berniaga di dalam Islam. Apa pandangan? Okey, apa pandangan Islam terhadap berniaga? Okey, sebenarnya Islam menggalakkan umatnya berniaga. Kenapa? Dengan berniaga tadi kita akan dapat ilmu dari segi kita nak bermuasyarat. Muasyarat yang maksudnya kita nak bergaul dengan manusia. Okey, kita akan dapat skill ataupun kita akan dapat cara untuk kita nak berhadapan dengan manusia. Dengan ramai orang. Sebab apa? Okey, sebab apa? Sebab di luar sana bermacam-macam jenis manusia yang ada, bermacam-macam ragam sifat manusia. Jadi dengan berniaga tadi kita dapat tahu ahwal manusia dan kita boleh masuk dalam semua jenis manusia. Semua jenis perangai manusia kita boleh masuk. Okey. Jadi itu antara kelebihan apabila kita menyertai berniaga. Dan berniaga juga adalah untuk kita mendapat rezeki yang halal. Okey, untuk dapat rezeki yang halal. Ada banyak cara untuk kita nak dapat rezeki yang halal, antaranya bekerja, okey, berniaga. Nampak tak? Cuma Islam lebih menggalakkan umatnya supaya berniaga. Okey. Macam tu je, kalau tidak tak boleh nak ni. Okey. Dan kita berniaga. Okey, dia berniaga. Sebab apa? Mencari rezeki dengan cara yang halal dituntut oleh dalam Islam. Dia adalah wajib. Dia adalah fardu. Okey. Kasbul halal faridah. Mencari rezeki yang halal itu adalah ketentuan. Okey, jadi oleh kerana Islam menggalakkan umatnya berniaga. Jadi kita tengok apa dalam Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. Okay. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah, melaksanakan solat, dan melaksanakan dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Maksudnya hari kiamat, hari akhirat. Okey, jadi Allah SWT memberi pujian kepada peniaga-peniaga, usahawan-usahawan yang dalam mereka sibuk berniaga, mereka mengingati Allah dan menjaga hukum Allah. Okey, mengeluarkan zakat daripada keuntungan perniagaan mereka.
Okey, dan mereka berniaga, mereka sentiasa ingat bahawa perniagaan mereka itu akan memberi untung yang besar bukan di dunia sahaja, bahkan di akhirat juga. Sekiranya mereka berniaga tidak dengan cara jujur, tidak dengan cara amanah, maka akibatnya akan mereka tanggung juga di akhirat. Okey? Okey, kita terus slide seterusnya. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "At-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Peniaga yang jujur dan amanah akan berada di dalam syurga bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ini adalah kelebihan, fadilat kepada peniaga-peniaga yang jujur dan amanah. Okey. Okey, jadi kita hari ini alhamdulillah kita diberi satu platform perniagaan, maka kita jaga. Okey, kita punya sikap kita, amanah kita, okey, dan kejujuran kita dalam kita berniaga, insya-Allah ada janji yang Allah SWT janjikan, Nabi SAW janjikan, bila kita jadi seorang peniaga yang baik, yang jujur, yang amanah, maka kita akan dibangkitkan bersama nabi-nabi dan juga siddiqin dan syuhada. Okey. Seterusnya. Sebelum tu saya nak tengok yang hadir pada malam ni, sahabat-sahabat saya, adik-beradik saya yang hadir pada malam ni, saya nak tengok ada tak orang baru yang belum lagi join forever, cuba type 3. Orang baru yang belum join forever lagi, yang belum sign up lagi, belum daftar ahli, ada tak? Masya Allah. Oh ada, subhanallah. Ramai, Masya Allah. Okey, jadi untuk orang yang hadir pada malam ni yang belum lagi sign up ahli, saya ucap tahniah kerana anda telah sudi akan luangkan masa untuk bersama-sama kita muzakarah. Okey. Jadi insya-Allah semoga ada manfaat. Okey. Dan yang lain semua ahli dah, masya-Allah. Okey, yang dah jadi ahli, yang dah jadi VIP, yang dah jadi supervisor, masya-Allah, dan ke atas lah, okey, assistant manager dan juga manager. Masya-Allah, malam ni kita boleh belajar. Okey. Bukan sahaja bila kita berada dalam forever, kita tak nak kita ni jadi macam apa? Bila orang kata kenapa buat forever? Forever macam mana, okey tak? Kita tak nak kita selalu jawab. Okey. Okey, kita tak nak kita sampai bila-bila kita jawab sebab dalam tu ada ustaz-ustaz. Kita tak nak ustaz-ustaz tu jadi orang kata apa? Dalil bahawa forever ni berlandaskan syariat. Kita nak supaya kita ada ilmu. Kita jawab dengan ilmu kita. Okey, sekarang malam ni saya akan bentangkan, okey, secara basic lah, secara permulaan. Okay, supaya kita sendiri dapat yakin dengan ilmu kita. Kenapa buat forever? Okey, sebab macam ni. Bukan kita sebab apa join forever, sebab ada ustaz ramai itu kan. Pada permulaan okey. Okey, tapi kita tak nak itu berterusan. Kita nak pada malam ni semua FBO kita, lepas ni bila orang tanya kenapa buat forever, macam mana bisnes forever, kita dapat jawab dengan baik. Insya-Allah dia lebih meyakinkan kita. Okey. Jadi kita tengok galakkan berniaga dalam Islam. Islam menggalakkan umatnya menjalankan aktiviti perniagaan. Okey, dalam Islam perniagaan dianggap sebagai satu aktiviti yang sangat mulia. Berniaga ni adalah satu aktiviti yang sangat mulia. Ia merupakan ibadat. Ini penting. Kita jangan ingat kita berniaga ni sebab kita nak kaya, kita cinta dunia, gila harta, bukan. Kita berniaga sebab perniagaan ini adalah satu ibadat. Satu ibadat yang boleh, ibadat ni dia satu perkara, satu amalan yang boleh mendekatkan kita dengan Allah SWT. Okey. Jadi dalam perniagaan, kita boleh mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Okey. Dan juga dia adalah satu sunnah Nabi SAW. Kita nak hidupkan sunnah Nabi SAW. Okey, Rasulullah SAW, siapa dia?
seorang ahli perniagaan yang berjaya. Masya Allah. Okay. Nabi SAW sendiri adalah seorang usahawan yang berjaya. Jadi kalau kita kata kita nak ikut Nabi SAW, kita kena berniaga sampai berjaya. Kita tak boleh buat main-main. Kita tak boleh buat biasa-biasa. Kita kena buat sungguh-sungguh sampai berjaya. Kita tak boleh masuk buat kalau jadi pun tak apalah, tak jadi pun tak apalah. Tak boleh. Bila kita tahu berniaga ini adalah ibadat, dia adalah sunnah Nabi SAW, maka kita kena buat sungguh-sungguh. Sebab Nabi adalah seorang usahawan yang berjaya. Okey, Rasulullah SAW pernah menjadi wakil peniaga kepada Hadrat Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ke negeri Syam. Tengok, Nabi SAW punya platform perniagaan bukan hanya di Mekah saja. Okey? Tapi Nabi SAW keluar. Maksudnya dia berniaga global. Perniagaan ni adalah bukan perniagaan satu tempat, bukan satu kampung, bukan satu negeri, tapi dia keluar daripada tempat dia juga. Okey? Untuk dia bawa barang dagangan. Okey? Jadi jangan kita bila kita nak berniaga, kita jangan kita niat berniaga kecil-kecil saja untuk kampung saya sahaja. Okey? Untuk daerah saya sahaja. Kita mesti nak berniaga yang besar. Yang platform dia kalau boleh dia boleh pergi satu dunia. Okey, yang platform dia kita boleh berniaga di 168 buah negara. Masya Allah. Kalau lebih daripada tu lebih baik lagi. Jangan kita fikir untuk kita berjaya sekadar jadi jago kampung, jago daerah. Okey, tapi kita nak jadi jago dunia, juara dunia. Okey. Seterusnya adalah Rasulullah SAW menegaskan bahawa 9/10 daripada rezeki datangnya dari perniagaan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis bermaksud 9/10 rezeki itu adalah datang daripada perniagaan. Riwayat Imam Tirmizi. Okey. Kita terus lagi. Okey, ini dah bunyi matan hadisnya. Alaikum bitijarah fa inna fiha tis'atu a'syarir rizq. Maksudnya, hendaklah kamu berniaga kerana padanya 9 daripada 10 rezeki. Daripada lafaz hadis yang lain lagi, ada menyebutkan tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah. Bermaksud 9 daripada 10 rezeki itu berada dalam perniagaan. Okey, jadi siapa yang jadi kaya, sebab kaya bukan benda yang hina. Okey, siapa yang jadi kaya hendaklah dia berniaga. Okey, kita terus. Kita tengok. Masya Allah. Bila kita nak berniaga, kita kena pilih satu perniagaan yang boleh kita jadi kaya. Yang kita boleh dapat untung. Okey, jadi hari ni macam mana cara kita nak pilih perniagaan? Okey. Hari ni waktu sekarang ni kita tengok dunia dilanda masalah Masalah COVID ataupun kita pandemik. Malaysia sendiri PKP. Okey. Jadi ada 3 jenis perniagaan. Sekiranya kita berada dalam perniagaan itu, insya-Allah kita akan dapat teruskan perniagaan kita. Kita akan dapat jalankan kita punya perniagaan dan kita boleh dapat untung yang besar. Okey? Berlipat kali ganda. Apa 3 megatrend itu? Ini. Yang pertama adalah industri network marketing. Sekiranya kita buat network marketing, okey, kita tidak akan terkesan dengan apa yang melanda, maksudnya krisis ekonomi, okey, ataupun macam keadaan sekarang wabak, okey. Yang kedua adalah online marketing. Kita tengok sekarang ni orang dah tak boleh nak keluar, tak boleh buka kedai kan, tapi mereka berniaga dari rumah. Okey, online. Ramai orang yang untung berlipat kali ganda apabila mereka buat online. Okay. Dan yang ketiga, adalah produk kesihatan. Produk kesihatan. Ini waktu wabak sedang merebak ni, orang mencari suplemen-suplemen untuk mengelakkan diri mereka, untuk memelihara kesihatan mereka. Okey, jadi siapa yang berada di antara salah satu daripada 3 industri ini, tiga trend ini, maka dia akan dapat untung yang besar.
okey, dia akan dapat pegang market. Okey. Kita tengok Forever macam mana. Masya Allah, Forever merangkumi tiga trend ini. Okey, network marketing Forever memang Forever, dan juga online marketing kita buat. Okey, sejak berlaku pandemik PKP, kita telah berusaha, kita telah belajar sungguh-sungguh untuk buat online marketing. Okey, dan produk kita adalah produk kesihatan. Kita adalah produk suplemen yang terbaik, nombor 1 di dunia. Okey, sebab tu kita tengok sahabat-sahabat kita, LBO kita yang ngambil peluang, memang sebelum ni tak pandai sebab kita sentiasa buat offline, tapi tiba-tiba bila datang keadaan yang kita terpaksa belajar, kita belajar. Jadi kita kita tengok Sifu kita, Datuk Desmond sendiri telah ambil tindakan yang cepat untuk cover keadaan ni. Kita cepat belajar. Kita banyak buat kelas online, kita buat jualan secara online. Jadi cuba tengok kita punya FBO, dia punya sale meningkat berlipat kali ganda daripada sebelum pandemik. Masya Allah. Okey, itu ada rahmat di sebalik dia kata musibah. Okey, seterusnya. Industri MLM adalah industri yang melahirkan paling ramai jutawan. Nampak tak? MLM ni adalah satu industri yang melahirkan ramai jutawan. Cuba tengok apa Robert Kiyosaki beritahu. Dia kata orang kaya, okey, dia akan bina network. Orang kaya dia akan bina network, sedangkan yang lain hanya mencari kerja, bekerja saja. Nampak? Okey. Dan apa kata ni kita Tun Dr. Mahathir beritahu pada tahun 2020, tahun lepas. Okey, yang pasti industri terbaik adalah network marketing, MLM, dan rakyat Malaysia akan berpusu-pusu melakukannya. Okey. Jadi mungkin Dr. Mahathir dah dapat baca satu keadaan yang akan berlaku dan dia dapat kesan industri yang terbaik adalah network marketing. Dan dia jangka bahawa ramai rakyat Malaysia akan berpusu-pusu melakukannya. Okey? Cuma memang ramai orang akan mencari industri network marketing, tapi kita tengok kalau kita lambat, kita terlepas. Dia akan pergi kepada orang lain. Jadi kita kena cepat. Okey, orang yang berada sekeliling kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, kita kena cepat. Kena cepat bertindak. Kalau kita lambat, mereka akan join bawah orang lain. Rugi kita, terlepas kita. Masya Allah. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah satu risalah, okey, yang menceritakan bahawa dia kata dalam ni multi-level marketing dia tulis orang putih lah, saya terjemah sebab saya selalu Sifu, Datuk Desmond ataupun banyak kita punya leader-leader yang tunjuk kita punya slide yang ni. Okey, apa dia beritahu? Di US terdapat lebih 500,000 millionaire. Okey, jutawan, lebih daripada 500,000. Dan 20% daripada jutawan-jutawan ini lahir daripada MLM. Daripada MLM, dan mereka itu berjaya jadi jutawan dalam masa 6 tahun. Okey, sepantas, maksud secepat 6 tahun mereka jadi jutawan. 20% daripada 500,000 itu adalah jutawan yang dilahirkan daripada network marketing. Kita tengok betul tak dia kata ni. Dan Datuk Desmond selalu cerita bahawa dia terkejut. Dia teruja dengan risalah ini. Dan dia mula kaji. Daripada sini Datuk Desmond, dia mula kaji MLM. Okey, dan dia buat tesis mengenai MLM dan lebih 50 buah MLM yang Datuk telah kaji. Okey, kita tak perlu kaji lagi lah. Okey? Masya Allah. Okey, terus kita tengok. Okey. Ini. Okey, nampak boleh? Okey, jadi topik perbincangan kita malam ini adalah apa itu MLM. Okey, dari sudut pandang Islam. Hukum asal MLM. Okey, ciri-ciri MLM yang patuh syariah. Dia mempunyai kontrak yang jelas, iaitu akad yang jelas, dan dia mempunyai produk yang halal dan bermanfaat, dan dia ada sistem yang telus. Sistem yang telus. Okey? Ini akan kita bincangkanlah. Jadi saya nak tengok
Yang ada kat sini boleh ikut, boleh faham insya-Allah apa yang telah saya sampaikan ni. Cuba taik 9. Setakat ni siapa boleh faham? Okey, masya-Allah. Okey, kita teruskan. Okey, apa itu MLM? Okey, multi level marketing adalah cara pemasaran yang dilakukan melalui banyak level tingkatan yang biasa dikenali dengan istilah upline, okey? Upline tingkat atas, downline tingkat bawah, okey. Inilah MLM. Okey. Peniaga MLM digerakkan dengan jaringan ini sama ada bersifat vertikal atas bawah maupun horizontal. Okey, kiri kanan ataupun gabungan antara keduanya. Maksudnya dia berkembang ataupun ke bawah. Okey? Ataupun dia gabung antara kedua-duanya. Okey. Dia melebarlah maksudnya, dia melebar ataupun dia ke bawah. Okey. Juga dikenali dengan network marketing. Okey, pemasaran berrangkaian di mana kita memasarkan produk dan dalam masa yang sama kita boleh mengembangkan rangkaian perniagaan kita sendiri. Itu MLM. Okey? Okey, kita teruskan. Hukum muamalat. Bila kita nak berniaga, maka kita kena ada ilmu muamalat. Betul? Bila kita nak berniaga, maka kita kena ada ilmu muamalat. Okey. Jadi hukum muamalat, hukum asal bagi setiap muamalat adalah harus, selama mana tidak terdapat dalil dan faktor-faktor yang mengharamkannya. Hukumnya adalah harus. Okey. Dalil kepada harusnya muamalat ini berdasarkan kepada firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 29. Okey. Kaedah fiqh, qawaidul fiqhiyah untuk muamalat ialah hukum asal segala sesuatu adalah harus. Hukum asal setiap sesuatu adalah harus dan juga mubah, dibolehkan. Sehinggalah dia ada faktor-faktor yang boleh menimbulkan keharaman dan juga kezaliman lah. Okey. Kita terus. Okey, ini kita lebih menjurus kepada MLM. Okey. Mengikut kaedah ini, hukum asal MLM adalah harus. Nampak tak? Sebab dia adalah satu cabang daripada muamalat. Mungkin MLM ni, multi level marketing, network marketing mungkin tak ada pada zaman Nabi ataupun zaman kita punya ulama-ulama fiqh. Nampak tak? Dia mungkin ada zaman sekarang. Dia mungkin adalah satu cara baru. Okey. Tapi kita berpandukan hukum asal kepada muamalah. Okey, dia adalah cabang daripada muamalat. Hukumnya harus selama tidak ada faktor yang mengharamkannya. Justru itu untuk menghukumkan sesuatu muamalat sebagai haram, mestilah bersandarkan kepada dalil. Jika tiada dalil dan faktor haram, maka ia kekal harus. Jadi kita tak boleh nak kata satu tu dia haram sehingga kita ada satu dalil yang boleh mengharamkannya. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya, selagi itu dia kekal harus. Okey? Dengan kata lain, keharusan sesuatu muamalat seperti MLM tidak memerlukan kepada dalil. Okey? Jadi untuk kita mengharuskan MLM itu tak perlu dalil, tak apa. Sebab dia asal kepada muamalat itu harus. Dan MLM adalah satu cabang daripada muamalat. Jadi kita tidak perlu dalil untuk mengatakan dia itu harus. Nampak tak? Tapi kalau kita nak kata dia haram, maka you kena bawa dalil yang mengatakan MLM haram. Selagi tidak ada dalil, maka dia kekal harus. InsyaAllah semoga Allah SWT bagi faham. Okey? Okey, simple itu. Okey, simple je. Okey. Okey, sebaliknya pengharaman sesuatu muamalat. Bila kita nak kata suatu bentuk muamalat itu haram, memerlukan dalil yang kuat seperti haramnya sesuatu muamalat kerana kepastian terdapat riba di dalamnya. Sebab apa? Sebab ada riba, maka dia jadi halal. Tapi pada diri dia sendiri, okey, dia tidak ada masalah.
Oleh kerana terlibat dengan riba, maka dia jadi haram. Okey. Ada riba di dalamnya, di mana riba adalah haram. Okey, secara apa? Secara putus dan ijma' ulama lah. Okey. Okey, sebab apa saya nak beritahu, sebab apa saya tekan macam tu? Sebab ada lagi di kalangan masyarakat kita yang menganggap MLM itu haram pada nama MLM itu sendiri. Siapa pernah jumpa? Okey, sahabat-sahabat yang kata macam tu. Cuba tarik 5, saya nak tengok. Ada tak? Okey, kawan-kawan kita yang pernah jumpa, okey, sahabat-sahabat dia yang kata MLM itu haram. Fi zatihi. Maksudnya fi zatihi itu maksudnya pada nama MLM itu sendiri haram. Ada tak? Oh, ramai lepas ni boleh tolong beritahu pada dia orang Okey. Kalau haram atas nama MLM itu tidak betul lah. Okey. Sehingga ada faktor yang boleh mengharamkannya. Contohnya riba, ada penipuan, ada penindasan, okey. Okey. Jadi lepas ni boleh tolong. Sebab apa? Mereka tu tak tahu. Okey, kita tolong beritahu pada mereka. Okey. Seterusnya adalah kita nak cerita tentang ciri-ciri MLM yang patuh syariah. Sebab banyak MLM di luar sana. Betul tak? Orang yang kata MLM tu haram sebab dia tengok kepada MLM yang berlaku. Mungkin dia ada sejarah yang berlaku pada diri dia. Dia pernah buat satu MLM dulu. Ataupun dia tengok keluarga terdekat dia, orang yang dia sayang, yang pernah terkena dengan MLM yang apa, scammer, yang tak patuh syariah. Jadi dia buat keputusan MLM tak kiralah datang dalam bentuk apa pun, semua haram. Okey, untuk sahabat-sahabat kita macam ni, okey, mungkin daripada pengalaman dia lah, okey. Tapi kita kena nasihat dia orang, sekiranya dia mengharamkan benda yang halal pun masalah sebenarnya. Nampak tak? Bukannya kita menghalalkan benda yang haram. Okey? Bahkan bila kita mengharamkan benda yang halal pun dia ada masalah. Yang kita kena perbetulkan. Okey? Jadi bila MLM ni adalah satu benda yang harus, dia etika dia kata apa? Haram. Tak boleh lah. Okey, tak boleh dia kata benda tu haram. Sedangkan benda tu adalah harus. Okey? Okey. Seterusnya kita tengok. Ciri-ciri MLM yang patuh syariah. Hari ni kita tengok setiap hari, tambah-tambah bila dalam keadaan ekonomi tidak stabil macam ni, macam-macam jenis MLM yang tumbuh. Kadang-kadang atas nama MLM. Produk tak ada pun. Nanti kita akan lebih detail lagi. Okey? Macam-macam. Jadi kita kena jadi orang yang cerdik. Okey, kita kena jadi orang yang cerdik. Kena ada fatonah. Macam sifat Nabi. Kena ada fatonah. Okey, kena cerdik. Kita tak boleh terkesan dengan emosi. Okey, orang ni bawa kita tengok apa, dia kata untung juta-juta, menjanjikan bulanan bintang. Kita terkesan dengan benda tu. Jangan. Sebab tu ramai orang dia terkena. Okey, dia terkena walaupun dah hilang duit ribu-ribu, puluh-puluh ribu, tapi lepas 2 tahun dia kena lagi. Kan? Dia kata diserik tak nak buat dah, lepas 4 tahun dia kena lagi. Lepas nampak tak? Sebab apa? Selagi dia tidak belajar, selagi dia tidak ada ilmu, maka dia akan terkena. Nampak tak? Jadi kena ada fatonah. Okey. Yang pertama mempunyai kontrak. Kontrak ni akad. Yang kedua, bonus yang kita dapat daripada sebuah company MLM itu adalah daripada hasil jualan. Bukannya daripada benda lain. Okey, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang ketiga, produknya mesti halal dan juga bermanfaat. Yang keempat, harganya berpatutan. Dia tak boleh harga yang tak masuk akal, okey? Tak berbaloi langsung dengan produk. Dengan keadaan produk itu, tapi harganya harga yang melampau, okey? Yang kelima, dia adalah bukan skim piramid. Okey? Okay, kita terus. Okey. Boleh nampak Okey. Ini saya ambil petikan daripada tuan guru saya. Okey, tuan guru saya, Ustaz Abdul Aziz Muhammad Noor. Dia lebih terkenal dengan Ustaz Lariba. Orang yang orang kata apa? Dia adalah pakar muamalat.
Islam di Malaysia lah, salah seorang lah. Dan dia hari-hari dia ada grup untuk dia bincang ataupun dia discuss pasal apa-apa muamalat, apa-apa bisnes yang baru timbul, dia akan beri pendapat dia lah. Okey. Jadi saya banyak belajar dengan dia. Apa-apa saya nak tahu, saya akan rujuk kepada guru saya. Okey. Jadi dia telah beri satu, orang kata apa, panduan kepada kita. Dia telah beri satu panduan kepada kita untuk kita nak join mana-mana company MLM. Okey, kita tengok. Tanda-tanda awal skim tidak patuh syariah. Antara tanda-tanda awal skim pemasaran tidak patuh syariah adalah pertama, menawarkan bonus-bonus sponsor, matching dan juga pairing. Ini adalah tanda-tanda awal yang kita perlu berhati-hati. Sekiranya dia dalam sistem ataupun dikata apa, dalam marketing dia, hanya orang kata apa, cari ahli saja dapat untung. Hanya dengan rekrut ahli dapat untung. Itu dia panggil bonus sponsor. Maka kita kena hati-hati. Okey? Ataupun bonus matching, bonus pairing. Maksudnya bonus-bonus yang tidak ada berkaitan dengan jualan. Bonus yang datang bukan daripada keuntungan jualan. Okey? Kalau kita tengok dalam yang Forever yang kita buat sendiri, kita tidak ada bonus sponsor kan. Bila kita sponsor orang RM90, dia adalah hanya yuran keahlian saja. Kita tak dapat walaupun RM1 daripada keahlian yang kita tajalah. Okey. Masya-Allah, ada orang minat conteng saya punya slide ni. Okey. Yang kedua, untuk menjadi ahli wajib beli package yang harga beribu-ribu ringgit. Nampak tak? Bila kita nak join satu company, okey, dia beritahu you nak masuk, you kena ambil package ni. Package gold, package apa platinum, package apalah macam-macam. Harganya berapa? Harganya RM1,000, harganya RM5,000, harganya RM10,000, harganya RM20,000 dan sebagainya. Ini kita kena hati-hati. Okey, kita kena berhati-hati. Okay, sebab untuk join ahli dia adalah perlu kepada satu jumlah yang paling minimum. Okey, bawah pada RM100. Nampak tak? Macam kita hanya RM90 saja. Package-package yang ada tidak wajib. Dalam Forever kita hanya ada upgrade saja. Okey, package-package itu hanya untuk kita permudahkan FBO kita nak beli. Okey, tapi kita tidak wajibkan. Okey. Yang seterusnya adalah yang ketiga, mendakwa tidak perlu cari orang dan tak perlu jual produk. Ini masalah. Ini masalah. Okey, dia ajak kita berniaga. Okey, menjual tapi tak perlu cari orang. Habis nak berniaga dengan siapa? Tak perlu jual barang. Habis nak jual apa? Kata berniaga ni ada jual beli kan, ada barang. Okey. Jadi jika ada orang ajak kita buat macam ni, kita kena hati-hati. Okey. Yang keempat, menjanjikan pulangan modal ataupun keuntungan tanpa melakukan kerja. Okey. Dia janji pulangan modal dan juga keuntungan tanpa buat kerja. Ini pun sama juga. Tak apa, you join aku. Okey, RM5,000 masuk, you duduk rumah diam-diam. Okey, nanti tiap-tiap bulan masuk RM1,000. Nampak? Inilah janji pulangan modal ataupun keuntungan tanpa kerja. Jadi kita kena hati-hati. Yang kelima, harga produk yang lebih tinggi daripada biasa. Okey. Seterusnya yang keenam, keberkesanan produk dijanjikan tetapi tiada bukti saintifik bebas. Okey, nampaknya keberkesanan produk itu dijanjikan tapi tidak ada bukti daripada saintifik, bukti saintifik bebas. Okey. Yang ketujuh, berniaga emas bukan fizikal tetapi tiada penasihat syariah. Okey, ini maksudnya skim ataupun kita kata perniagaan yang melibatkan emas. Ya, jika ada tetapi dalam syarikat tidak ada penasihat syariah, maka kita perlu jauhi. Okey, beringatlah pelanduk selalu melupakan jerat, tetapi jerat tidak pernah melupakan pelanduk. Okey, jadi kita kena hati-hati. Okey, dengan sebab apa ramai skamer di luar sana. Dia sentiasa mencari kita.
Okey, dia ibarat apa? Kita ni ibarat pelanduk, okey, sentiasa melupai jerat. Tetapi orang skamer kat luar sana sentiasa mencari kita, mencari peluang untuk jerat kita. Jadi kita kena hati-hati. Okey, ini adalah panduan untuk kita. Okey, dan kita akan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tengah mencari peluang perniagaan supaya tidak terjerat dengan skim-skim yang macam ni lah. Okey. Seterusnya. Masya-Allah. Okey. Ini kena baca sikit tuan-tuan dengar Okey. Suatu MLM dikategorikan sebagai MLM patuh syariah, salah satunya adalah kerana akad. Untuk MLM patuh syariah. Akad yang dapat digunakan dalam MLM patuh syariah. Akad yang dapat digunakan dalam MLM patuh syariah adalah dia ada 3 jenis akad, 3 jenis kontrak. Okay, nanti orang tanya sebab apa masih ada lagi termasuk sahabat-sahabat saya, okay, mereka menganggap bisnes macam ada sistem ni tak boleh dia anggap. Dia anggap bisnes yang untungnya datang daripada sistem, dia anggap benda tu tak boleh. Sebenarnya tidak. Sebab apa? Dalam MLM yang patuh syariah, kita ada akad ataupun kontrak. Okey, pada basic ni kita ada 3 lah. Yang pertama dipanggil akad buy, jual beli. Kalau kita nak compare dengan Forever tu maksudnya jualan jualan runcit, direct bonus. Okey. Yang kedua akad wakalah bil ujrah ataupun dia panggil ijarah, commission ataupun indirect bonus dalam bahasa Forever lah. Okey. Yang ketiga adalah akad jualah. Akad jualah ni dia memberikan imbalan sesuai dengan hasil yang dicapai. Apa dia? Insentif. Dalam Forever kita panggil insentif. Okey, ini 3 akad yang setiap FBO kita, yang Muslim dia kena tahu. Ataupun semua FBO dia boleh tahu. Nanti dia akan jawab kepada sahabat-sahabat dia yang ada kemuskilan tentang muamalat dalam MLM ni. Okey, kita ada 3 kontrak. Kita kena ingat. Kontrak pertama namanya akadul bai', yang kedua akadul wakalah bil ujrah ataupun ijarah, yang ketiga adalah akadul jualah. Okey, kita ingat. Okay. Yang pertama, bai'. Bai' ni maksudnya jual. Okey. Okey, jual beli macam biasa. Adalah jual beli biasa seperti yang kita lakukan di pasar, supermarket dan kedai lainnya, di mana pembeli menyerahkan wang, okey, dan alat pembayaran dan penjual menyerahkan barang ataupun produk. Okey, maksudnya ini adalah untung runcit. Retail profit. Maksudnya jualan runcit kita lah, macam biasalah. Kita jual runcit, okey. Dalam Forever kalau VIP tu untungnya 35%. Okey, itu adalah jualan runcit, okey. Okey, yang seterusnya kita tengok yang kedua. Yang kedua dia panggil wakalah bil ujrah, adalah penyerahan tugas dengan memberikan sejumlah upah seperti yang biasa dilakukan dalam sistem keejenan, okey, ataupun kita pengedar lah ataupun perwakilan. Misalnya ejen jualan produk ataupun tiket flight ke, broker property ke ataupun ejen pelancongan, semua ejen pengedar diberikan kuasa untuk menjual. Nampak? Namun dalam menjual, ejen, pengedar atau perwakilan harus mengikuti aturan pengurusan syarikat. Okey, bila you jadi ejen, you hanya diberikan kuasa untuk menjual produk, tetapi masih lagi kena ikut peraturan syarikat. Itu penting. Dan mereka akan diberikan upah ataupun kita panggil commission ataupun overriding. Okey, itu dipanggil wakalah bil ujrah. Macam kita sekarang lah. Okey, kita dibenarkan untuk kita promote barang Forever. Okey, sekiranya ada orang beli, sama dia beli di center, maka di situ kita dah ada perjanjian dengan company berapa persen kita dapat commission ataupun overriding daripada kita punya rangkaian. Okey. Yang ketiga dipanggil jualah. Jualah adalah pemberian kepada seseorang dengan syarat dia harus mencapai hasil tertentu yang ditentukan oleh pihak yang memberi upah. Maksudnya company. Okay. Contoh yang diberikan oleh banyak ulama dalam kitab-kitab fiqh adalah seperti dia panggil apa? Sayembara.
Sayembara. Dalam kitab fiqh ada sebut masalah ni. Apa tu sayembara tu? Pertandingan, perlawanan, cabaran. Challenge. Okey, challenge. Misalnya, apabila ada benda yang hilang, ada suatu barang yang hilang, maka okey, mungkin tuan kepada barang tersebut akan buat challenge. Siapa yang jumpa, yang menemukan kembali barang itu, okey, maka dia akan diberikan ganjaran. Okey, itu dipanggil ju'alah. Kita tengok lagi penjelasan ju'alah. Okey. Okey, dalam akad ju'alah, jika seseorang itu sudah berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan barang yang hilang tersebut, namun pada akhirnya gagal. Okey, maka dia tidak berhak, dia tidak layak untuk mendapat upah tersebut. Contohnya kita berusaha keras untuk dapat insentif. Okey, insentif apa sajalah. Okey, kita telah berusaha keras untuk mendapat insentif tapi tak capai. Maka insentif itu kita tak layak untuk dapat. Okey. Okey, dia hanya akan mendapatkan pemberian upah ataupun komisen itu jika berjaya mencapai target. Jika berjaya mencapai target yang telah ditetapkan, yang ditentukan oleh pihak pemberi kerja. Inilah penjelasan sederhana mengenai ju'alah. Jadi ju'alah adalah upah atau pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Dalam forever senanglah, dia adalah insentif. You dapat buat 720 cc dan dapat lahirkan 2 orang supervisor, settle, dapat pergi melancong, insentif, okey? Settle 700 cc, ada F2D pasport dia, dapat settlekan seorang manager bawah 600 cc, you dapat chairman bonus manager, okey? Banyak insentif. Contohnya F2D juga sama, okey? Dia adalah termasuk ju'alah. Okey. Saya harap semua dapat faham tiga kontrak ataupun 3 akad. Okey, siapa faham cuba type 9. Saya nak tengok. 9 tengok. Jelas masya-Allah. Jadi cuba hafal benda ni, cuba ingat. Supaya kita dapat jawab dengan penuh keyakinan, okey? Dan kita dapat faham dan kita buat sungguh-sungguh sampai kita berjaya. Okey, seterusnya. Okey, konsep. Okey, ini kita dah nak masuk kepada MLM lah. Kenapa orang menyertai MLM? Hari ni kan, ramai yang nak berjaya. Okey, kenapa kita buat MLM? Mungkin sebab gaji yang diperolehi tidak mencukupi untuk buat income tambahan. Okey, ada orang dia masuk MLM, dia sertai MLM sebab apa? Dia pun tak tahu MLM. Tetapi dari ajakan kawan, dia ikut-ikut sahaja. Nampak? Ada yang nak capai impian. Dia tahu dia ada satu impian tapi memandangkan mungkin dia punya tingkatan pelajaran dia, mungkin keuangan dia tak boleh nak mencapai impian dia, maka dia cari MLM, dia cari network marketing untuk nak capai impian dia. Ada yang nak bantu pasangan, mungkin dia tengok letih pasangan dia bekerja, okey, jadi dia nak cari income tambahan lah untuk bantu pasangan. Ada yang suka produk, yang suka plan. Ada orang dia dah kaya kan, dia dah ada semuanya, tapi dia suka untuk bantu orang ataupun dia suka untuk amal diri dia kan, dan dia suka pula main dengan plan-plan macam ni. Okey. Dan sebenarnya ada orang dia minat masuk MLM sebab apa? Ada melancong. Sebab selama ni dia bekerja tak pernah pun tokey bagi dia melancong. Nampak tak? Tapi dalam MLM dia dapat pakej melancong ataupun pakej umrah dan sebagainya. Okey. Seterusnya. Okey, bila kita dah berada dalam MLM, antara benda yang boleh menolak kita supaya kita berjaya, memberi semangat pada kita adalah big why. Ini penting. Jika kita buat MLM, kita masuk forever, kita tidak ada big why, maka kita tak susah untuk berjaya. Bagaimana untuk kita nak beri dorongan pada diri kita, push diri kita adalah dengan big why. Antara lain big why sebab apa? Nak ubah cara kehidupan, okey? Nak ubah, maksudnya nak berhijrah kepada yang lebih baik. Kualiti hidupan yang lebih berkualiti. Itu big why. Apa nak bantu anak-anak, nak beri satu kehidupan yang selesa pada keluarga, nak bantu mak ayah. Ini adalah big why yang boleh menyebabkan kita ni akan bersungguh-sungguh buat sehingga kita berjaya.
Okey, nak extra income mesti. So apa hari ni kita bekerja lama, berapa simpanan yang kita ada? Tak banyak. Okey, bukan simpanan yang banyak tapi hutang makin bertambah. Nampak? Okey, nak berjaya dengan usaha sendiri. Okey? Ada yang nak cari partner, nak cari business partner dan sebagainya. Okey, suka shopping, suka melancong. Okey. Kadang-kadang ini menjadi big why pada setiap orang. So setiap orang big why dia tak sama. Okey, terus. Tanggapan terhadap MLM. Ada orang dia bila kita ajak dia buat MLM dia kata apa, susahlah. Tak pandai nak bercakap lah. Ramai kita jumpa macam tu. Ramai. Sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita bila kita ajak buat business forever dia kata apa, susahlah. Kan? Tak pandai cakap lah. Ingat semua orang masuk-masuk pandai cakap tu. Masa dia lahir dulu pun dia tak pandai cakap. Berapa tahun baru pandai bercakap kan. Naik basikal pun bukan sekali naik terus pandai. Okey? Jadi senang je, susah. Kita boleh hilangkan susah tu macam mana? Kita kena belajar. Kita belajar satu benda yang susah akan jadi senang. Tak pandai cakap. Tak pandai cakap, kita ada kelas, platform untuk kita nak berlatih bercakap. Dalam kelas yang Datuk buat setiap pagi, Tipayaki daripada leader-leader sendiri, manager sendiri, kan? Di situ kita boleh latih bercakap. Kita kena latih, kita akan jadi pandai. Ada yang kata apa? Kena cari orang. Masya-Allah. Okey, nak berniaga mestilah kena cari orang. Nampak tak? Mesti kena cari orang. Takkan nak berniaga dengan siapa? Okey. Jadi kena cari orang lah nak berniaga, betul tak? Sebab berniaga ni kan satu aktiviti yang mulia. Satu amalan yang mulia. Okey? Tak suka jumpa orang, masya-Allah. Ada betul, memang ada orang tak suka jumpa orang. Okey. Jadi bila dia jarang jumpa orang ataupun dia tak suka jumpa orang, maksudnya dia ada masalah lah tu, kan? Jadi nak berniaga ni kita kena jumpa orang. Sebab tu skill kita ajar dalam Forever. Banyak kelas, banyak tajuk yang kita akan ajar, okey? Kena jual barang, masya-Allah. Tak suka menjual. Okey. Jadi ini adalah orang kata apa, alasan-alasan lah sebenarnya, okey. Jadi orang yang macam ni, apa berlaku? Dia tak nak jual barang, tak nak jumpa orang, tak suka jual, tak suka menjual. Jadi apa akan berlaku pada dia? Duit nak. Duit semua orang nak. Apa akan berlaku? Biasanya akan berlaku pada orang yang macam ni. Dia akan terjerat dengan skamer-skamer di luar. Sebab skamer di luar, dia nak orang macam ni lah. You tak payah kerja, you tak payah jual barang. Tapi dia tak sedar, dia kena beli barang. Dia kena beli barang dengan pakej ribu-ribu, 10,000, 20,000. Siap kena buat loan lagi. Masya-Allah kan. Kes sebab apa? Duit nak tapi tak nak bekerja, tak nak belajar, tak nak berusaha. Okey? Malu. Malu ni dia bagus. Al-haya'u minal iman. Okey, malu itu sebahagian daripada iman, tapi malu yang kena pada tempat. Berniaga mana boleh malu. Nak berniaga kena buang malu jauh-jauh. Okey? Kena belajar. Okey, sebenarnya dia rasa low class. Mana ada low class berniaga? Tak low class kan? MLM ni dia world class, bukannya low class, dia world class. Okey. Yang low class tu mungkin yang lokal lah. Lokal MLM ke lokal Allah alam, okey. Kita punya world class. Sebab kita international. Okey. Jadi kita jangan anggap macam tu, jangan anggap kita berniaga MLM ni kita rasa kita low class. Bukan. Okay, di negara-negara maju, okey, yang mengamalkan MLM yang betul, okey, siapa yang berjaya dalam MLM, dia adalah orang yang hebat. Dia adalah orang golongan profesional. Jangan tengok yang ada kat Malaysia. Kita tengok yang negara-negara maju tu. Yang buat MLM tu adalah orang-orang yang profesional. Jadi kita kena rasa diri kita adalah profesional. Okey, kena simpan stok. Biasalah simpan stok, mestilah nak berniaga kena ada stok. Tapi bukannya stok yang melampau-lampau. Okey? Okey. Jadi seterusnya kena buat loan. Mana ada? Okey? Saya tak tahulah. Tempat lain memang ada lah kena buat loan. Tapi di Forever dengan modal yang sangat kecil. RM90. Siapa tak ada RM90, maksudnya dia selampau miskin sangat, melarat lah tu. Okey?
RM90 siapa-siapa pun ada. So apa? Kalau hilang pun dia tak miskin lah kan. Tapi kita beritahu untuk bermula di Forever, platform Forever hanya perlu RM90 saja. Okey, tak perlu buat loan ibu-ibu. Okey. Dan kemudian apa? MLM penipu dah banyak kali. MLM mana saya tak tahu. Tapi kalau Forever tak tipu lah.